وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بك من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقها في الدين يا رب العالمين. أما بعد. Yang saya muliakan seluruh ahli jawatan kuasa masjid, yang saya muliakan ashabul fadilah, para imam, para bilal, para asatizah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita sambung perbahasan kita sebagai ulang kaji berkenaan dengan sirah nabawiyah daripada kitab Ar-Rahiqul Makhtum, yang mana hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW ataupun nama penuh baginda Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Maka ini merupakan silsilah Nabi SAW yang mana telah pun kita ketahui daripada Qusay bin Kilab. Daripada Qusay bin Kilab ini, tuan-tuan, merupakan antara penguasa Mekah. Dan Qusay bin Kilab mempunyai anak, antaranya ialah Abdul Dar dan juga Abdul Manaf. Jadi kita sebutkan bahawa Abdul Muttalib ataupun Qusay bin Kilab ini ketika mana dia menjadi raja di Mekah, maka dia memperkenalkan beberapa perkara baharu, iaitu antaranya ialah hijabah, yakni kunci Kaabah. Dan yang kedua ialah dia memperkenalkan Darun Nadwah, yakni parlimen di Mekah. Kemudian dia juga memperkenalkan liwa, yakni tidak boleh dilancarkan apa bentuk peperangan melainkan ada kebenaran bendera yang dikeluarkan oleh Qusay bin Kilab. Manakala yang keempat dan yang kelima ialah rifadah dan juga siqayah, iaitu memberi makan dan memberi minum kepada jemaah haji. Ada 5 perkara. Jadi setelah mana meninggalnya Qusay bin Kilab ini, maka dibahagikan kuasa, yakni Abdul Dar, anaknya yang sulung, diberikan peranan untuk mengetuai Darun Nadwah, parlimen. Yang kedua ialah liwa, peperangan, panji peperangan. Dan yang ketiga ialah hijabah, kunci Kaabah, diserahkan pada Abdul Dar. Manakala Abdul Manaf diberikan yang berkaitan dengan jemaah haji, namanya ialah rifadah, yakni memberi makan, siqayah, memberi minum kepada jemaah haji. Jadi antara pembaharuan yang dibawa oleh Qusay bin Kilab mengenakan cukai kepada orang-orang Mekah, yang mana hasil cukai itu diberikan ataupun untuk diberikan makanan dan minuman kepada jemaah haji yang luar daripada Mekah bila mana datangnya musim haji. Kemudian tuan-tuan, daripada Abdul Manaf ini, Abdul Manaf moyang Nabi SAW dikurniakan beberapa orang anak. Jadi yang pertama daripada Abdul Manaf, tuan-tuan, kita pada pagi ini lihat beberapa kita mengenali moyang Nabi SAW. Antaranya ialah namanya Abdul Manaf. Abdul Manaf ini dikurniakan 4 orang anak lelaki. Yang pertama ialah Hashim, yang kedua ialah Abdul Syams, yang ketiga ialah Naufal,
dan yang keempat ialah Muttalib. Itu anak lelaki kepada Abdul Manaf. Jadi saya ulang balik, yang pertama namanya Hashim. Ini tuan-tuan mungkin kenal. Yang kedua ialah Abdul Syams. Yang ketiga ialah Naufal. Dan yang keempat ialah Al-Muttalib. Hashim, dia ada perseteruan dengan anak saudaranya, iaitu Umayyah. Umayyah bin Abdul Syams. Maksudnya Umayyah bin Abdul Syams ini, dia ingin untuk lebih berkuasa, kerana kita sebutkan bahawa moyang mereka ataupun datuk dia ataupun ayah kepada Hashim, iaitu Abdul Manaf, diberikan kuasa untuk mentadbir urusan yang berkaitan dengan haji. Jadi bila mana Abdul Manaf meninggal dunia sebagai anak sulung Hashim, maka dia lah yang akan mengambil alih urusan pentadbiran haji tadi, memberi makan atau memberi minum. Tapi anak saudara dia, iaitu Umayyah bin Abdul Syams, dia ingin lebih berkuasa supaya daripada Abdul Syams ini lebih menguasai berkenaan dengan ibadah haji tadi ataupun berkenaan dengan hal ehwal haji. Umayyah bin Abdul Syams ini, tuan-tuan, lahirnya kemudian Bani Umayyah, kan? Setelah mana Nabi SAW maka menjadi khalifah ialah Khulafaur Rasyidin. Setelah mana berakhirnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, maka bermulanya pemerintahan Bani Umayyah. Kalau kita nak sebut bahawa Bani Umayyah ini memang ada sejarah perseteruan mereka sejak daripada Bani Hashim ni lagi, kan? Kita biasa dengar Bani Umayyah dan Bani Hashim ni ada isu di antara mereka, bermula daripada di sini, kan? Daripada Umayyah bin Abdul Syams. Umayyah ini daripada Umayyah lahirlah keturunan Muawiyah ataupun Abu Sufyan. Abu Sufyan, tuan-tuan, kan? Daripada Umayyah bin Abdul Syams, Umayyah memiliki seorang anak namanya Al-Harb. Daripada Al-Harb inilah datangnya Abu Sufyan. Daripada Abu Sufyan datangnya Muawiyah. Muawiyah datang besok Yazid. Pasal Yazid pun ada anak, juga diberikan nama Muawiyah. Dan juga daripada jalur Umayyah ini juga datangnya keturunan Nabi, datangnya sahabat Nabi SAW namanya Uthman bin Affan. Jadi Uthman dan Nabi SAW memiliki salasilah ataupun hubungan keluarga yang antara yang terdekat, kerana mereka berkongsi moyang yang sama. Jadi Umayyah bin Hashim, Umayyah bin Abdul Syams dan juga ayah saudaranya Hashim, mereka berebut kuasa, kerana sepatutnya kuasa memang diberi kepada Hashim, tapi Umayyah sebagai anak saudara ni mahu supaya diberikan lebih penguasaan berkenaan dengan urusan haji. Maka berlaku perbalahan di antara mereka. Maka dibawakan isu ini ataupun setiap apa tuan-tuan kita sebutkan sebelum ini, kalau mereka berlaku pertikaian dan sebagainya, mereka akan membawakan perkara tersebut sama ada mereka mengundi nasib ataupun membawa kepada kahinah, pawang atau bomoh, untuk menentukan keputusan di antara mereka. Maka dibawakan perkara tersebut kepada kahinah, kepada pawang. Maka pawang ini memutuskan, kamu berperang, sesiapa yang kalah daripada peperangan ini maka akan diusir daripada Mekah selama 10 tahun. Jadi itu keputusan yang dicapai oleh mereka. Maka berlakulah peperangan antara Umayyah bin Abdul Syams dengan ayah saudaranya sendiri Hashim bin Abdul Manaf. Maka ditakdirkan Hashim memenangi peperangan tersebut. Maka Umayyah bin Abdul Syams diusir daripada Mekah, tak boleh masuk Mekah selama 10 tahun. Dikatakan disitulah berdendamnya Umayyah bin Abdul Syams, sehingga keturunannya mereka sangat tidak menyukai Bani Hashim, disebabkan mereka tewas daripada peperangan tersebut. Maka Hashim pun lebih mengukuhkan kuasanya berkenaan dengan Rifadah dan Siqayah. Kemudian Hashim, tuan-tuan, kemudian berkahwin dengan seorang wanita daripada Madinah Al-Munawwarah, ataupun nama lain ataupun nama asalnya Madinah ni Yathrib. Jadi kita selesaikan pertikaian antara Umayyah bin Abdul Syams dan Hashim. Hashim ini yang mengetahui urusan haji tadi, maka dia berkahwin dengan daripada seorang Bani Najjar. Hashim berkahwin dengan seorang Bani Najjar daripada Yathrib.
Dia berkenan, dia bila mana dia berkahwin ini kisah dia, bila mana dia ini merupakan juga seorang ahli perniagaan. Jadi bila mana Hashim ini sampai ke Yathrib, dia melihat kepada seorang perempuan yang terbaik di kalangan mereka. Dia pun jatuh hati, lalu dia pun ingin mengahwini perempuan tersebut daripada Bani Najjar. Bani Najjar ini ialah orang yang duduk di Yathrib, Madinah lah pada hari ini. Tetapi bila mana dia nak berkahwin dengan perempuan tersebut, keluarganya meletakkan syarat. Apa syarat dia? Syarat dia ialah ketika mana perempuan ini hamil, dekat-dekat nak bersalin, maka dia perlu kembali semula ke perkampungannya di Madinah. Mereka mengetahui Hashim ni orang daripada Mekah, tapi tak apa, boleh keluar daripada Mekah, lepas kahwin boleh duduk di Mekah. Tapi bila masa nak melahirkan anak, maka mereka perlu kembali semula ke Yathrib, ke Madinah. Maka Hashim pun bersetuju, cinta punya pasal. Dia pun bersetuju dengan syarat tersebut. Lalu berkahwinlah Hashim dengan seorang perempuan daripada Bani Najjar tadi. Kemudian setelah mana kandungan tersebut lebih kurang 7 bulan, maka Hashim seperti mana syarat yang telah dipersetujui, kembali semula ke Yathrib, meletakkan isterinya itu di Yathrib. Dan dikatakan Hashim ketika itu travel pergi ke bumi Syam, dan ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala dia pun meninggal dunia di sana. Hashim meninggal dunia, menurut satu pendapat mengatakan dia ketika mana dia berada di Syam atas urusan perniagaan, dia ditimpa dengan sakit, lalu dia meninggal dunia. Jadi isteri kepada Hashim tadi berada di Madinah, lalu dia melahirkan anak. Dan dikatakan ketika mana dia keluar ataupun lahirnya anak tadi, seolah-olah ada rambut putih di kepalanya. Maka dinamakanlah anak yang lahir itu namanya Syaibah. Namanya siapa tuan-tuan? Syaibah. Syaibah ini maksudnya beruban. Jadi baby tadi walaupun masih baby, tapi ada seolah-olah ada uban di kepalanya, maka dinamakan Syaibah. Jadi Syaibah ini pun lahir dalam keadaan yatim, tidak ada ataupun ayahnya telah pun meninggal dunia. Tuan-tuan, kita sebutkan tadi bahawa Hashim ini dia memiliki adik-beradik. Antaranya ialah Naufal dan juga Al-Muttalib dan juga Abdul Syams. Abdul Syams ni mungkin telah meninggal dunia ketika itu. Maka membesarlah Syaibah tadi di Yathrib. Syaibah membesar di Yathrib. Dan ketika mana dia, biasalah budak-budak bergaduh, dia selalu mengatakan bahawa dia ini merupakan ayahnya dulu, arwah ayahnya merupakan seorang yang terkenal di Mekah. Kerana emak pada Syaibah ini sentiasa memberi pesanan kepada Syaibah bahawa, wahai anakku, kamu ni bukan anak yang biasa-biasa. Ayah kamu ni merupakan seorang yang terkemuka, yang dihormati di Mekah. Jadi itulah yang sering diungkapkan, sehingga kalau Syaibah ini bergaduh dengan budak-budak di Mekah, di Madinah, maka dia sering menggunakan perkataan sedemikian. Satu ketika seorang penduduk Mekah berada di Yathrib di atas satu urusan, maka dia mendengar perkataan Syaibah tadi, kan, aku ni anak orang yang terkemuka di Mekah. Dilaungkan ataupun diucapkan bila mana dia bergaduh. Jadi orang di Mekah ini, orang di Mekah ini yang datang ke Yathrib mendengar perkataan sedemikian, lalu bila mana dia balik semula ke Mekah, dia mengatakan perkataan tersebut kepada Al-Muttalib. Al-Muttalib ini adik kepada Hashim. Al-Muttalib adik kepada Hashim. Lalu bila mana dikhabarkan perkataan sedemikian, maka Al-Muttalib bergegas terus ke Yathrib. Dia tanya kepada orang Mekah tadi tentang perkhabaran sedemikian. Lalu dia pinjam kuda orang yang beritahu cerita tadi. Aku nak pinjam kuda kamu, aku nak pergi Yathrib sekarang juga. Lalu dikatakan dia pergi ke Yathrib. Dia menemui isteri kepada arwah abangnya tadi. Lalu dia meminta izin supaya untuk mengambil semula anak saudaranya. Anak saudaranya nama siapa tuan-tuan? Syaibah. Dia nak mengambil semula Syaibah ini untuk pulang ke Mekah. Maka ibu dia ataupun ibu kepada Syaibah tadi kata dia tak ada masalah. Kamu tanya kepada Syaibah ini sama ada dia nak stay dengan aku ataupun dia nak ikut kamu balik semula ke Mekah. Maka dikatakan bahawa Syaibah memilih untuk balik semula ke Mekah, kerana Al-Muttalib teringat pesanan abang dia, ada beberapa harta yang perlu dikembalikan. Dan juga Al-Muttalib mengatakan anak ini berpotensi pada satu ketika dia akan menjadi seseorang yang berguna di Mekah.
Maka dikatakan Syaibah memilih untuk mengikut ayah saudaranya balik semula ke Mekah Mukarramah. Jadi mereka balik dengan dalam keadaan Syaibah membonceng kan. Jadi Al-Muttalib dia bawa kuda tadi, di belakangnya ialah Syaibah. Bila mana dia masuk ke pintu gerbang Mekah Mukarramah, dan sebelum itu Al-Muttalib ini dikenali sebagai orang yang menjual hamba, menjual budak. Jual hamba, jual budak ini merupakan antara profesi Al-Muttalib. Jadi bila mana Al-Muttalib membawa Syaibah bersama-sama dengannya, bila mana masuk ke pintu Mekah, dia melalui Mekah Al-Mukarramah, jalan-jalan di Mekah, maka orang-orang menyangka bahawa ini merupakan budak baru, hamba baru Al-Muttalib. Inilah kemudian datangnya gelaran Syaibah ini dikenali dengan Abdul Muttalib. Nampak tuan-tuan? Abdul Muttalib. Jadi nama Abdul Muttalib bukan nama sebenar dia, bukan nama dekat IC, bukan nama sebenar dia Abdul Muttalib, tapi nama sebenarnya ialah Syaibah bin Hashim. Saya lupa nak beritahu Hashim tadi pun tuan-tuan, nama itu merupakan gelaran. Adapun nama sebenarnya ialah Amr. Nama sebenarnya ialah Amr. Dinamakan Hashim kerana dialah orang yang mula-mula menjadikan roti itu sebagai bubur roti untuk diberikan makan kepada jemaah haji. Kemudian daripada namanya Amr ditukar namanya Hashim. Hashim ni maksudnya orang yang mengguli roti. Jadi namanya Hashim, ataupun nama sebenarnya ialah Amr. Itu kita lupa nak beritahu tadi. Kemudian kita kembali semula pada Syaibah tadi tuan-tuan, Abdul Muttalib. Jadi Abdul Muttalib itu tuan-tuan bukanlah merupakan nama yang dinisbahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Abdul Muttalib maksudnya hamba kepada Muttalib, gelaran yang diberikan kerana mereka tersalah sangka mengatakan bahawa Syaibah ini sebenarnya mereka menyangkakan bahawa Syaibah ini merupakan hamba ataupun budak baru kepada Al-Muttalib. Walhal Al-Muttalib itu ayah saudara kepada Syaibah. Jadi dia tinggallah bersama-sama dengan Al-Muttalib di Mekah Mukarramah selama beberapa ketika. Jadi dikatakan setelah mana Al-Muttalib sampai ataupun meninggal dunia, maka sepatutnya harta-harta itu diserahkan kepada harta peninggalan ayah abangnya Hashim, diberikan semula kepada Syaibah tadi, kepada Abdul Muttalib. Tetapi ada orang silam ketika mana penyerahan amanah itu berlaku. Jadi harta-harta yang sepatutnya milik Abdul Muttalib dirampas oleh salah seorang ayah saudaranya, pakcik dia sendiri ambil. Siapa tuan-tuan? Kita sebut tadi bahawa Abdul Manaf ada 4 orang anak. Hashim meninggal dunia, Abdul Syams meninggal dunia, Al-Muttalib pun meninggal dunia. Datang seorang lagi yang bagi seorang, Naufal. Jadi dikatakan Naufal ini dia ambil harta yang sepatutnya diberikan kepada Syaibah. Jadi bila mana Syaibah merasa tertindas, dia pun meminta bantuan daripada ayah saudaranya sebelah emak dia, iaitu merupakan Bani Najjar. Bani Najjar merupakan, jadi keistimewaan Hashim, keistimewaan Syaibah ini, dia bukan saja ada kabilah daripada Mekah sebelah ayah dia, tapi dia juga ada kabilah yang akan mendukung dia sebelah mak dia di Madinah Munawwarah. Jadi dia pun khala dia punya khal. Bahasa Arab ni tuan-tuan dia ada membezakan. Kalau ayah saudara sebelah lelaki dinamakan am, ataupun perempuan amah. Adapun kalau ayah saudara atau mak saudara sebelah emak, dia panggil khal, khalun ataupun khala. Ada membezakan ayah saudara sebelah ayah saudara sebelah mak, ayah saudara sebelah ayah. Jadi dia pun kontak ayah saudara sebelah Mekah Madinah, Bani Najjar. Jadi bila mana sampai perkhabaran tersebut kepada Bani Najjar, mereka pun tak bertangguh, mereka pun terus bergegas ke Mekah Al-Mukarramah. Maka dikatakan sampainya Bani Najjar ini di Mekah, maka mereka terus bertanyakan, mana Naufal? Mana Naufal yang mengambil harta anak saudara kami? Maka tidak semena-mena ketika itu Naufal bersama-sama dengan kawan-kawannya dalam satu majlis, dia pun cuak tuan-tuan, dia pun takut nak bergaduh. Lalu dikembalikanlah harta tersebut kepada Syaibah, kepada Abdul Muttalib. Maka dengan peristiwa itu, orang Mekah pun memandang tinggi pada Syaibah. Maksudnya Syaibah ni ada connection dengan orang-orang di Madinah Al-Munawwarah, di Yathrib. Maka mula dah dikenali Abdul Muttalib pada ketika itu.
Kemudian Abdul Muttalib pun besar, dewasa, dia pun berkahwin tuan-tuan. Kemudian dia memiliki seorang anak namanya Al-Harith. Jadi anak pertama Abdul Muttalib ini namanya Al-Harith. Jadi kita tinggalkan, kita dah selesai tentang Naufal dan semua. Sekarang ni Abdul Muttalib dia pun dewasa, berkahwin, dikurniakan seorang anak namanya Al-Harith. Ketika itu tuan-tuan, Telaga Zamzam dia tidak mengeluarkan air. Kita sebut tuan-tuan bahawa Zamzam ini mula memancar airnya ketika mana Hajar alaihissalam bersama dengan Ismail. Kemudian datanglah Jurhum untuk tinggal bersama-sama mereka. Maka mereka pun ketika mana Hajar Ismail telah meninggal dunia, masih lagi ada air tersebut. Diperintah Mekah oleh suku Jurhum. Tetapi kemudian datang kabilah lain menguasai Mekah, iaitu Bani Khuza'ah. Mereka datang ke Mekah, maka diusir Jurhum. Ketika mana Jurhum nak keluar daripada Mekah, maka mereka pun timbus air Zamzam. Mereka timbus air Zamzam sehingga tidak mengeluarkan air. Jadi sepanjang daripada Jurhum keluar, sampailah Usai bin Kilab semua tadi kan, sampailah pada Abdul Muttalib, air Zamzam tidak mengeluarkan mata air, tidak mengeluarkan air daripada telaga tersebut, ditimbus. Dan mereka pun tak tahu di manakah kedudukan sebenar Zamzam kerana telah ditimbus. Telaga Zamzam itu tuan-tuan terletak beberapa meter saja daripada Mekah Mukarramah, di hadapan pintu Kaabah. Dulu mungkin dalam 20-30 tahun yang lepas, mungkin ibu-ibu ayah yang pernah pergi nampaklah secara fizikal kan, tapi sekarang memang tak ada lah. Tapi ada dekat bawah, dibuat sistem pengairan dan sebagainya. Jadi Abdul Muttalib kita sebut tadi, kemudian berkahwin, dapat seorang anak namanya Harith. Pada satu ketika dia pun bermimpi. Datang mimpi itu menyeru kepada Abdul Muttalib dalam mimpi, ihfiri tiba, wahai Abdul Muttalib, galilah tiba. Dia mimpi kali pertama. Kemudian keesokan harinya pun dia bermimpi juga benda yang sama. Sehinggalah pada hari keempat datanglah mimpi tadi. Dan seorang mimpi tadi menunjukkan kepada dia tanah yang dicampur dengan darah. Dan juga pada mimpi itu ada seekor burung gagak yang mana dekat sayap dia ada garisan putih. Itu mimpi dia keempat. Lalu ketika mana tersedarnya Abdul Muttalib, maka dia pun memikir-mikirkan mimpinya tadi kan, dia rasa ada something. So dia pun pergi ke depan Kaabah. Dia pergi ke Kaabah untuk mencari idea apakah maksud mimpi yang dialaminya selama beberapa hari. Maka ketika mana dia berada di Kaabah tadi, maka dia melihat ada seorang lelaki daripada Quraisy menyembelih seekor lembu di hadapan Kaabah tadi. Kaabah ketika itu tuan-tuan, kita sebut bahawa kan dimasuki oleh berhala-berhala. Ada banyak berhala. Antaranya ada satu berhala namanya Isaf dan Na'ilah. Isaf dan Na'ilah. Isaf ini dulunya diletakkan di Bukit Safa, Na'ilah diletakkan di Bukit Marwah sebelum kedatangan Amr bin Luhai. Amr bin Luhai ini tuan-tuan orang yang mula-mula memasukkan berhala daripada bumi Syam, diletakkan di Mekah. Ini orang yang pertama. Sebelum kemasukan berhala ini, Isaf, patung Isaf dan Na'ilah ini diletakkan di Safa, satu lagi diletakkan di Marwah, sebagai tanda ataupun supaya orang mengambil iktibar sesiapa yang berbuat maksiat di Mekah akan ditimpa sedemikian, akan disumpah menjadi batu. Maksudnya tuan-tuan, mungkinlah betul lah kan, kita pernah dengar cerita tanggang jadi batu kan, tapi tak pernah itu cerita dongeng. Tapi memang pernah berlaku orang disumpah menjadi batu. Antaranya ialah peristiwa Isaf dan Na'ilah ini. Isaf ni lelaki tuan-tuan, Na'ilah perempuan. Dikatakan Isaf dan Na'ilah ini ketika mana musim haji, mereka berdua ini bertemu di Mekah kan, ketika mana jemaah haji, kerana mereka ini daripada dua tempat yang berbeza. Mereka berjanji bertemu di Mekah kan, ketika mana musim haji. Dan ketika mana jemaah haji tidak ada tawaf di sana, mereka melakukan projek. Dikatakan mereka melakukan perbuatan terkutuk itu di dalam Kaabah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ingin menunjukkan kepada masyarakat perbuatan yang terkeji itu, maka ditukarkan mereka menjadi batu. Jadi orang-orang ketika itu mengambil dua patung ini, diletakkan sebagai tanda pengajaran. Jangan sesiapa yang berani untuk melakukan perbuatan yang terkutuk dalam Kaabah. Diletakkan di Safa, diletakkan di Marwah.
Akan tetapi bila mana datangnya Amr bin Luhai, maka dia menjadikan sembahan berhala itu sebati di kalangan masyarakat Arab. Maka mereka memuja pula Isa dan Ilah ini. Asalnya sebagai tanda pengajaran, kan? Diletakkan di Safa, diletakkan di Marwah. Tapi bila mana berlaku penyembahan berhala yang cukup banyak, Isa dan Ilah ini dipuja dan diletakkan semula di hadapan ataupun berdekatan dengan Kaabah. Jadi itu diletakkan di Kaabah, tuan-tuan. Maka orang yang kita sebut tadi, orang yang tengah menyembelih seekor lembu tadi di hadapan Kaabah, yang mana kita sebut, tuan-tuan, antara yang perkara yang mereka lakukan sebagai menyelisihi syariat agama Nabi Ibrahim, mereka melakukan sembelihan bukan kerana Allah, tetapi sembelihan itu ditujukan kepada berhala-berhala mereka. Maka lelaki tadi pun disembelih, maka darah itu pun jatuh ke tanah. Maka tanah itu dilumuri dengan darah. Kemudian dalam mimpi Abdul Muttalib tadi pun melihat darah yang bercampur dengan tanah dan ada padanya serang semut. Maka dia melihat pertumpahan darah itu berlaku di tanah, dan dia melihat di kakinya ada semut yang menggigitnya. Dia tengok banyak semut-semut tu pun ada dia punya sarang dekat situ. Selang beberapa ketika kemudian, datanglah seekor burung gagak. Dia pun pergi ke tempat tersebut, mematuk-matukkan tanah. Jadi Abdul Muttalib pun dia mentakwil itulah merupakan takwilan mimpinya, bahawa ada something yang berada di tempat tersebut. Dia tak tahu pun ada telaga Zamzam. Lalu dia pun bawa cangkul. Dia pesan kepada anaknya Harith, "Wahai Harith, kalau ada orang yang mengganggu aku nak cangkul tempat ni, kau cuba-cubalah supaya orang tak ganggu kerja aku." Kan tempat di situ, tuan-tuan, kerana orang tempat tawaf, kan, di sekitar Kaabah itu orang ada tawaf. Jadi ramailah orang yang akan lalu di situ. Dan dia berpesan pada Harith supaya orang yang tawaf itu jangan mengganggu kerja dia nak cangkul. Jadi Harith pun melakukan seperti mana apa yang diarahkan oleh ayahnya. Jadi orang ramai melihat Hashim ataupun Abdul Muttalib cangkul tadi, cangkul, maka dia terkenalah telaga Zamzam tadi. Maka memancarlah air Zamzam daripada tangan Abdul Muttalib. Jadi orang-orang yang pada awalnya merasa pelik, apalah orang gila ni buat, kan, last tak semena-mena berhasillah Abdul Muttalib mencangkul tanah tadi. Maka terkeluarlah semula air Zamzam yang selama mungkin sekitar 500 tahun tak keluar. Maka disebabkan Abdul Muttalib cangkul tadi, maka terpancarlah air Zamzam. Jadi orang-orang di Mekah turut bersama-sama klaim bahawa ini telaga diorang juga. Jadi Abdul Muttalib mengatakan, "Kamu nak klaim macam mana, sedangkan aku yang buat kerja seorang, aku yang menjumpai. Jadi ini merupakan hak milik aku." Yang ini kata Abdul Muttalib. Sedangkan orang-orang Mekah tadi, diorang kata ini diorang punya juga. Padahal tadi diorang tak tolong pun Abdul Muttalib, kan, dia tak nak tolong pun. Abdul Muttalib bekerja seorang-seorang saja. Tetapi kemudian menjadi pertikaian antara mereka. Abdul Muttalib kata ini dia punya, walhal sebenarnya betul, sebab dia yang buat, dia yang jumpa. Tapi orang-orang Mekah pun nak juga dapat nama, dia orang juga nak menjadikan telaga itu kepunyaan mereka. Maka berlakulah pertikaian di antara Abdul Muttalib dengan orang-orang di Mekah. Jadi tuan-tuan, bila mana berlaku pertikaian, seperti mana yang kita sebut tadi, mereka bila mana ada perbalahan, maka diajukan perkara tersebut kepada kahinah, kepada pawang, kepada bomoh. Dikatakan mereka memilih seorang pawang wanita, bomoh wanita yang hebat, yang mereka kenali di Jaziratul Arab, di semenanjung tanah Arab, menjadi rujukan bila mana ada berlaku kes yang besar, diajukan kepada kahinah ini, kepada perempuan bomoh ini, untuk diberikan keputusan. Jadi perempuan itu dikatakan berada di Yathrib. Jadi mereka pun berencana, Abdul Muttalib dan beberapa ketua kabilah daripada orang-orang Mekah, kan, kabilah Mekah ni ada beberapa kabilah, tuan-tuan. Jadi bukan semua yang pergi, maka dipilih dalam 5 ataupun 6 orang ketua kabilah untuk pergi berjumpa dengan kahinah tadi, kepada bomoh wanita tadi, untuk diberikan keputusan bagaimana kepunyaan siapa telaga Zamzam ini. Jadi Abdul Muttalib pun dan juga beberapa kabilah, ketua kabilah tadi, saya sebut sekitar 5 ataupun 6 orang, mereka pun pergi hendak bertemu dengan kahinah untuk
meminta keputusan daripadanya. Siapa punya Zamzam ni, siapa punya telaga ni. Maka dikatakan bila mana mereka sampai di Yathrib, kahinah itu tidak ada outstation. Dikatakan dia berada di Khaybar pula, berada di Khaybar. Kita pernah dengarkan tuan-tuan kalau ada peperangan namanya Khaybar kan. Khaybar ini terletak jauh daripada Madinah. Dia memang jauh tuan-tuan. Jadi ketika mana mereka tadi berada daripada Mekah, kemudian pergi pula dekat Yathrib, mereka punya stok makanan minuman itu hanya sekadar cukup-cukup saja dan sampai ke Yathrib. Mereka tak tahu rupanya kahinah tadi tidak ada dekat di Yathrib. Maka kalau mereka nak melanjutkan perjalanan mereka ke Yathrib, ke Khaybar, terlalu jauh. Mereka nak berpatah semula ke Mekah pun jauh. Jadi di pertengahan jalan itu, memandangkan makanan habis, air pun dah habis, maka salah seorang daripada mereka mengemukakan cadangan. Mereka kata apa? Kalau tengok ni memang kita tak boleh survive ni kan, kita nak patah balik jauh, kita nak pergi Khaybar pun jauh. Jadi kita mungkin akan menemui ajal di tengah perjalanan ini. Jadi apa kata? Setiap di antara kita korek lubang. Lubang untuk apa tuan-tuan? Untuk tanam mayat. Jadi setiap kita korek lubang masing-masing. Jadi salah seorang daripada kita meninggal dunia, jadi yang lain tolong tolak je lah mayat dia masuk kepada lubang yang dikorek mereka sendiri. Jadi mereka pun melakukan cadangan tadi, melainkan Abdul Muttalib tak setuju. Abdul Muttalib kata jangan putus asa, pasti ada penyelesaian dalam situasi ini. Jadi dikatakan hanya Abdul Muttalib sendiri tidak mengorek lubang kubur dia sendiri. Jadi kemudian dia naik semula ke unta dia. Dia jalan sedikit, tiba-tiba daripada pijakan tempat kaki unta Abdul Muttalib ini keluar air, mata air di tengah perjalanan. Maka dia pun ambil air tadi, dia minum. Kemudian dengan sifat ihsan yang ada pada Abdul Muttalib, maka dia memberikan air tadi kepada kawan-kawannya tadi, kepada kabilah, ketua-ketua kabilah tadi, untuk share air dengan dia di tengah perjalanan itu. Maka disebabkan tindakan Abdul Muttalib tadi, maka mereka memutuskan satu keputusan. Jadi kita tak perlulah pergi jumpa kahinah tadi. Kita sebulat suara melantik Abdul Muttalib sebagai raja kita. Maka ke telaga Zamzam itu kita berilah kepada dia untuk sebagai ketua. Dia lah memiliki telaga Zamzam tadi, dan dia secara tidak langsung diangkat sebagai raja di Mekah. Kenapa saya sebut tak langsung tuan-tuan? Kerana pada ketika itu memang tidak ada istilah raja. Maksudnya setiap kabilah ada ketua dan mereka menguruskan kabilah masing-masing. Tidak ada raja. Tapi bila mana dengan peristiwa tadi, maka mereka mengatakan telaga itu milik Abdul Muttalib, dan secara tak langsung mengatakan diangkatlah Abdul Muttalib ini sebagai pemimpin mereka. Disebabkan peristiwa tadi, di tengah perjalanan mereka kehabisan bekalan air, bekalan minuman. Jadi dengan daripada terpancarnya mata air dalam tengah perjalanan itu disebabkan Abdul Muttalib, maka mereka menyangka Abdul Muttalib ini merupakan pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana ada 6-7 orang dalam perkumpulan tadi, tetapi yang diberikan keistimewaan air itu Allah Subhanahu Wa Taala pancarkan daripada Abdul Muttalib. Jadi tuan-tuan, mereka juga mengenali Allah Subhanahu Wa Taala, cumanya mereka mensyirikkan Allah kan? Jadi itu antara yang mereka percaya Allah itu ada, tetapi mereka mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak ayat dalam Al-Quranul Karim kan menyebutkan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardi la yaquluna Allah. Bila mana kamu bertanya kepada orang musyrikin Mekah, siapakah yang menciptakan mereka? Kelak mereka menyatakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya mereka percaya Allah ada, tapi mereka mensifatkan sifat yang tidak selayaknya bagi Allah, dan mereka mensyirikkan Allah dengan berhala-berhala yang mereka sembah. Jadi tuan-tuan, mereka pun balik semula ke Mekah Mukarramah, dan mereka pun mengisytiharkan sebagai Abdul Muttalib ini merupakan pemimpin di Mekah. Jadi mulalah Abdul Muttalib dikenali dan juga disayangi oleh orang-orang Mekah itu sendiri. Dan Abdul Muttalib tuan-tuan, kita sebut dia merupakan diangkat secara tak langsung sebagai raja di Mekah. Dan antara kemegahan orang-orang Arab ini ialah memiliki anak yang ramai. Jadi Abdul Muttalib, dia kan raja kan, diangkat oleh orang ramai. Maka dia pun berazam, kalau dia diberikan anak yang ramai, maka dia akan sembelih salah seorang daripada mereka. Jadi itu tuan-tuan antara kemegahan lelaki
dan juga kemegahan sebagai pemimpin raja ini yang dipandang tinggi oleh orang lain, maka dia bukan saja nak mengumpulkan harta yang banyak, tetapi begitu juga dia nak memiliki anak yang ramai. Maka dia berazam, dia bernazar. Dia bernazar kalau dia diberikan ramai anak lelaki, maka dia akan sembelih salah seorang daripada anak tadi. Maka ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Siapa anak pertama Abdul Muttalib, tuan-tuan? Harith, kan? Harith yang menemani Abdul Muttalib ketika mana menggali Zamzam. Kemudian setelah mana dia bernazar itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan dia beberapa orang anak. Dikatakan Abdul Muttalib ini memiliki 16 orang anak. 16 orang anak. 10 daripadanya lelaki, 6 daripadanya perempuan. 6 daripadanya perempuan. Jadi 10 orang ialah lelaki. Antaranya tuan-tuan yang terakhir ialah Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib yang kita kenali dengan Sayyidus Syuhada, lahir beberapa tahun sebelum lahirnya Nabi SAW. Maksudnya jarak antara Hamzah dan juga Nabi Muhammad SAW hanyalah sekitar beberapa tahun. Mungkin tersilap saya dalam 5 tahun, 5 ataupun 4 tahun. Dan juga salah seorang daripada anak perempuan Abdul Muttalib, kan kita sebut tadi tuan-tuan ada 10 orang lelaki, 6 orang perempuan. Antara anak perempuan Abdul Muttalib namanya ialah Safiyah bin Abdul Muttalib. Safiyah inilah ibu kepada Zubair bin Awam. Dah dengar tak nama tu? Zubair bin Awam merupakan antara panglima pahlawan hebat daripada kalangan sahabat. Mungkin lebih hebat daripada siapa tuan-tuan? Daripada Makilau. Dikatakan Zubair ini bila ada apa-apa siri peperangan, maka dia lah orang yang pertama duduk berada di barisan hadapan. Bila mana mula saja kick off peperangan, dia lah orang yang mula-mula akan mara ke tempat musuh. Zubair bin Awam dikatakan sangat berani. Dia tidak pernah mengenal erti gentar. Kerana apa tuan-tuan? Dikatakan Safiyah ini, mak pada Zubair bin Awam ini, dia latih anak dia daripada kecil lagi. Antara latihan yang diberikan pada Zubair ini, kalau dia orang berjalan di tempat yang gelap, kan, Safiyah akan senyap. Dia takkan pimpin tangan anak dia, dia takkan kait dengan suara dan sebagainya. Dia akan tengok dia Zubair ni, biarlah menangis ke apa ke, pandai-pandai Zubair berdikari. Hatta di situasi sedemikian, dia membiarkan anaknya, dia nak latih, dia nak train anaknya. Maka disebabkan latihan emak dia Safiyah ini, maka membesarlah Zubair bin Awam menjadi seorang pahlawan dari kalangan sahabat yang begitu hebat. Jadi Zubair ini dengan Nabi SAW merupakan sepupu. Jadi itu antara tuan-tuan. Ada 5 orang lagi yang mungkin saya tak sebutkan. Kita kembali pada 10 orang anak lelaki tadi. Maka kita sebutkan tuan-tuan, bila mana diberikan 10 orang anak lelaki, maka diundi siapakah yang akan menjadi sembelihan Abdul Muttalib. Kerana mereka ini bernazar tuan-tuan. Bila mana nazar kena buat. Dan itu juga yang dialami oleh Nabi Ibrahim AS. Sebenarnya datangnya perintah sembelih itu tuan-tuan kerana Nabi Ibrahim pernah bernazar dia akan sembelih. Maka datanglah mimpi yang diberikan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyembelih Nabi Ismail AS. Tapi tak jadilah tuan-tuan, kan diganti dengan sembelihan yang lain. Begitu juga dengan Abdul Muttalib, dia juga bernazar. Kerana itu Nabi SAW mengatakan, ini ibnu Dhabihain. Nabi SAW dalam hadis Al-Bukhari mengatakan, aku ini daripada 2 orang yang hampir disembelih, merujuk kepada Ismail dan juga merujuk kepada ayahnya sendiri, Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi salah seorang daripada 10 orang tadi namanya Abdullah tuan-tuan. Namanya ialah Abdullah. Jadi dicabut undi, siapa yang kena, maka dikatakan undian itu terkena pada Abdullah bin Abdul Muttalib. Maka dengan penuh rasa bersalah, dengan penuh sempit hati, maka Abdul Muttalib pun ingin melaksanakan nazarnya. Dan Abdullah seperti mana Nabi Ismail AS juga menerima keputusan tersebut. Kerana itu juga tuan-tuan, antara yang merupakan budaya orang Arab, mereka suka bernazar. Bernazar kepada berhala, dan mereka melaksanakan sesuai dengan apa yang mereka nazarkan. Dan kita tuan-tuan dalam hukum Islam pun ada juga bernazar, kan? Ada namanya hukum nazar. Dan antara orang yang mendapat pujian Allah Subhanahu Wa Taala ialah yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka menyempurnakan nazar mereka dan mereka takut pada hari akhirat.
Jadi tuan-tuan, antara yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala orang yang menyempurnakan nazar. Tapi tuan-tuan, sebenarnya hukum asal bagi nazar ini yang makruh. Janganlah kita menjadikannya merupakan satu amalan yang biasa. Bila mana ada satu target dalam kehidupan kita, target nak jadi contoh pembersih masjid, kalau tiba-tiba jadi pembersih masjid, kita bernazar. Ataupun kita naik pangkat, kita bernazar, kan? Kita nak bernazar, kalau aku naik pangkat tahun ni, aku nak memberi sedekah dan sebagainya. Hukum asalnya tuan-tuan ialah makruh. Tetapi bila mana hajat itu tercapai, maka wajib seseorang itu menyempurnakan nazarnya sekiranya nazarnya itu berupa ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau dia nazar, kalau aku dapat naik pangkat tahun ni, aku masuk diskon ni, kan, perkara maksiat, itu tak boleh. Dia kena tebus dia punya nazar dia. Tapi kalau perkara-perkara yang berupa ketaatan, contoh dia memberi sedekah, kan, memberi mushaf Al-Quran dan sebagainya, maka wajib untuk dia melaksanakan nazar itu. Tapi hukum asalnya tentunya ialah makruh. Kerana Nabi SAW mengatakan, nazar ini innama yustakhraju minal bakhil, dikeluarkan daripada orang-orang yang bakhil. Maksudnya bila mana Allah beri hajat, baru dia nak melakukan ketaatan. Sedangkan kita tuan-tuan dituntut untuk mentaati Allah ataupun melaksanakan amalan soleh dalam apa juga keadaan sekalipun. Jadi yang terbaik tuan-tuan, kalau kita ada target dalam kehidupan kita, maka kita buat dulu perkara tadi. Pada akhirnya kita berdoa pada Allah, bertawassul dengan amalan soleh. Bertawassul dengan amalan soleh merupakan yang terbaik. Kita sebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, kita laksanakan solat sunat 2 rakaat, lalu lepas solat kita doa pada Allah sesuai dengan apa yang kita minta. Jadi tuan-tuan, kembali pada tadi, jadi terkenalah cabutan tadi kepada Abdullah. Abdullah pun nak disembelih. Ketika mana hampir nak disembelih, dibawa kepada di hadapan Kaabah, maka orang-orang cuba menahan Abdul Muttalib daripada disembelih anaknya. Maka sebilangan mereka mengatakan, wahai Abdul Muttalib, kamu ni merupakan orang yang terhormat di kalangan kami, merupakan pemimpin kami. Kalau kau buat macam ni, nanti akan menjadi ikutan orang-orang lain, kan? Sikit-sikit dah sembelih, sikit-sikit dah bernazar, kan? Nazar pula sembelih anak. Jadi sebilangan mereka menghalang Abdul Muttalib daripada meneruskan nazarnya, sembelih Abdullah. Maka mereka pun mengesyorkan pada Abdul Muttalib supaya berjumpa dengan siapa tuan-tuan? Dah 3 kali dah kita sebut ni, berjumpa dengan kahinah, pawang yang hebat di kalangan kita, supaya pawang ini dia memberikan keputusan kepada kau macam mana nak tebus Abdullah ini. Maka mereka pun berjumpa dengan bomoh tadi. Maka bomoh wanita tadi pun mengatakan, perlulah dibuat undian lagi sekali, di mana undian itu di antara satu undian nama Abdullah, manakala satu lagi undian ialah 10 ekor unta. Jadi selagi mana terkena dengan nama Abdullah, maka buat undian lagi, sampailah undian itu memihak kepada 10 ekor unta tadi. Jadi buat undian selama beberapa undian tuan-tuan, yang kena ialah nama Abdullah saja. Sampailah telah cukup 100 ekor unta, kan, undian seterusnya menggenapkan 100 ekor unta, maka terkenalah undian seterusnya, dikatakan undian kali ke-10, terkenalah unta tadi, lalu terselamatlah Abdullah bin Abdul Muttalib. Maka bergembiralah Abdul Muttalib, dia tak kisah pun 100 ekor unta tuan-tuan banyak. Sedangkan kita pun rasanya tak ada buat orang sembelih unta, kan, pasal raya haji baru ni. Lebih mahal daripada lembu, 100 ekor unta, lebih apatah lagi bilangannya 100 ekor. Maka Abdul Muttalib pun menyembelih 100 ekor unta, maka hiduplah Abdullah bin Abdul Muttalib, terselamat dia daripada sembelihan tadi. Jadi kerana itu Nabi SAW mengatakan, inni ibnu dhabihain, aku ini merupakan 2 orang daripada 2 orang yang hampir nak disembelih, Nabi Ismail dan juga Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi sekadar itu tuan-tuan, kita punya ulang kaji pada pagi ini. InsyaAllah pada kesempatan seterusnya kita akan melihat bagaimanakah Abdullah bin Abdul Muttalib berkahwin dengan Aminah binti Abdul Wahab, dan kita akan kupas sedikit berkenaan dengan ahli fatrah, bagaimanakah status Abdullah dan juga Aminah ini. Kerana terdapat perbincangan sama ada mereka ini merupakan ahli fatrah ataupun sebaliknya. Jadi wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka an-nusyur.
اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم نوره وفتحه وبركاته، ونعوذ بك من شر ما فيه، ونعوذ بك من شر ما بعده. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.